Jadi tuan-tuan, janganlah tuan-tuan kita dah rasa aku ni susah lah. Tak, sabar sat dulu. Tuhan nak bagi benda lain pada tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu sabar sahaja. Allah akan bagi nikmat pada tuan-tuan. Tambahkan semayang, dekatkan diri pada Allah. Jangan buat kerja bodoh, jangan buat kerja haram. Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang tak tuan-tuan sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, tuan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau dan tuan-tuan pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Selepas 8 tahun, alhamdulillah kita jumpa lagi sekali. Siapa sangka kan 2014, 2022 jumpa balik. Jumpa mesra nama dia. Cantik kopiah Abang Haji. Tulis Al-Barakah lagi. Baik, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah Ta'ala akan uji kita dengan pelbagai masalah. Ujian, musibah, penyakit dan sebagainya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami akan uji kamu semua. Maknanya setiap daripada kita ni akan diuji, akan dibalakkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, akan diuji. Ada yang diuji dengan ketakutan, kelaparan. Ada yang diuji dengan buah-buahan yang tak menjadi. Ada yang diuji dengan kematian dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut diuji dengan 5 perkara. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, diuji dengan ketakutan. Ada di dalam dunia ni tuan-tuan yang hidupnya berperang daripada awal beranak sampai mati. Bom batas kepala, peluru duk berdesing kat telinga. Ketakutan saja. Tidur pun takut, menikah pun takut, pergi sekolah pun takut, pergi market pun takut. Allah Ta'ala uji nun di Syria. Allah Ta'ala uji di Palestin. Allah Ta'ala uji perang. Ada orang yang tak diuji dengan perang. Dia diuji dengan ju', lapang. Kerja dia lapang saja. Dia tengok orang ni, tengok macam ayam. Kawan dia lalu, dia tengok macam ayam, aku makan sekejap lagi kot. Dia jadi lapang tak? Jadi tak ada makanan. Ada yang diuji dengan kematian. Ada yang diuji dengan datang kepada dia buah-buahan yang tak ada. Tak ada. Minal ju' wal anfus, kematian, uji kepada dia. Allah Ta'ala sebut, apa ujian yang datang kepada kamu? Sabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira pada orang yang sabar. Maka tuan-tuan, dalam surau kita ni, hak duk di luar ni, siapa pun, semua ada ujian. Dan kadang-kadang ujian kita tak sama, kadang-kadang ujian kita sama. Di dalam surau ni, berapa ramai yang diuji dengan sakit. Kencing manis rasa setengah. Setengah kena diabetes. Tak bawa Hamajin, jatuh jauh pula. Okey lah. Ada yang diuji dengan kena kencing manis. Ada yang diuji dengan kencing tawak. Ada yang diuji dengan kena kencing. Oh, macam-macam jenis ujian. Mana faham, tak faham sudah. Ada yang diuji dengan keadaan miskin. Duit tak ada. Nak makan pun susah. Ada yang diuji dengan perceraian. Ada yang diuji dengan kematian, jadi yatim. Ada yang diuji dengan suami meninggal. Yang diuji dengan mak bapak meninggal, jadi yatim dia. Maka Allah Ta'ala sebut ujian ini mesti datang. Kalau sebut
Ujian mesti datang, maka hukumnya akan datang. Tuan-tuan bersedia sajalah menghadapi ujian tu. Jangan dia kata tak sangka, tak sangka, tak sangka. Kena sangka. Jangan dia sebut tak sangka, tak sangka, unsangkable. Jangan. Dia tiba-tiba nak main saya. Allah dah habaq 1400 tahun dulu dah bahawa kita ni akan diuji. So what pun masalah? Akan diuji. Baik, tuan-tuan, malam ni kita nak cerita tentang korban. Korban zaman sekarang. Kita akan sebut tentang ujian. Sebab bila sebut korban, dia tak lepas, dia tak lari daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Ibrahim tu pun sebelum korban, Allah test dulu. Allah test menikah tak ada anak. Allah test duduk pindah randah daripada Iraq, mai pindah ke Palestin. Jalan saja Nabi Ibrahim ni. Allah Ta'ala test sampai kena tangkap, kena bakar. Orang halau dia, dapat isteri pula, orang rampas isteri dia. Sampai macam tu lah tuan-tuan. Dah tua baru dapat anak, Allah test. Dah dapat anak, Allah kata sembelih. Oi. Dah dapat anak, teruk nak dapat anak, beratus tahun umur. Berpuluh-puluh tahun baru dapat anak. Dah dapat anak, disuruh sembelih pula. Baik, itu nama dia ujian. Kemudian datanglah pengorbanan. Tapi cerita Nabi Ibrahim ialah cerita happy ending. Cerita seronok. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wabashir. Bashir ni makna seronok. Berilah berita yang menyeronokkan pada orang yang sabar. Maknanya bila kita ada ujian, sabar. Lepas tu kita akan dapat happy ending. Dia bukan macam cerita sanggam, hero bunuh diri. Dia bukan cerita sanggam, tapi tembak pula dah. Rajendra Kumar tu tembak kepala dia. Dia cerita Bobby, lah sekali menikah sekali. Mak pak berjalan ramai-ramai sekali kan. Itu cerita Bobby. Hak mana faham, tak faham sudah hantar ni. Baik. Cuba tengok berapa ramai kita yang susah. Salah seorang yang susah ni saya dua malam lepas dalam forum Perdana TV1, moderator tu tanya, Ustaz, sebagai anak yatim pada usia 8 tahun, apa perasaan Ustaz jadi anak yatim umur 8 tahun? Saya kata bukan 8 tahun, 8 bulan. Saya jadi anak yatim umur 8 bulan. Bukan 8 tahun. Oh, dia kata dia baca dalam Google 8 tahun. Oh, silap tu. Kena pulas telinga Google ni. 8 bulan. Saya lahir tahun 72. Bapak saya meninggal tahun 73, bulan 6. Saya lahir bulan 11. Tu saja nak cerita lah. Hari jadi tak lama dah. Jadi kalau nak hantar hadiah, dia alu-alukan lah. Itu maksud dia tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tak. Jadi saya lahir bulan 11, ayah meninggal aksiden lori pukul bulan 6 tahun 73. Lebih kurang gitulah, umur 8 bulan lebih kurang. Jadi dia tanya saya, apa perasaan? Mana saya tahu. Umur saya 8 bulan, mana ada perasaan ni? Kerja nak teriak. Tidak makan, teriak, tidak makan, berak, teriak. Umur 8 bulan. Lepas tu dia besar, kita tak ada pak. Allah, tuan-tuan, tak ada pak, harap ke mak. Mak pula, adik-beradik pula, anak yatim 7 beradik. Yang kakak hak sulung 12 tahun, saya hak bongsu 8 bulan. Mak pula, kerja dia apa? Buat kuih meniga. Meniga kuih, hantar di kedai. Buat kuih malam-malam, besok pagi, pergi hantar di kedai. Tang, pergi ambil pula. Laku berapa? Masa terluang dia, pergi mengajak orang baca Quran. Mengajar dewan sana, mengajar surau sini, mengajar rumah sana. Tahun 70-an. Abang umur 10 tahun ada, umur 9 tahun mu ada. Setiap tahun seorang. Mak saya ni pun. Macam mana nak hidup? Jual ubi sengkuang. Sengkuang calik. Apa nak hidup? Jual aiskrim. Naik basikal. Botong aiskrim. Bawa loceng satu. Keteng, masuk dalam kampung. Oh, susah. Susah adik-adik, oi. Adik-adik zaman sekarang ni, handphone seorang satu.
Punya senang dalam keadaan kita kata susah. Handphone seorang satu, basikal lajak satu. Oi, baju Adidas, Real Madrid, Salah, oi semua ada. Kita lu nak dapat jersey bola Salah tu tak dapat. Duk betul saja. Depa baju nampak tu, JDT tu, UNICEF tu main nonton. Adik-adik hari ni syukur Allah Ta'ala bagi kita senang. Televisyen ada. Zaman ayah-ayah tok-tok dulu ni nak tengok televisyen, ambil tali, buh besen. Tengoklah tali besen cerita combat. Starring Vic Morrow and Red Jackson. Zaman dulu ni. Kena bayar sekupang nak masuk rumah orang. Susahnya hidup. Kadang-kadang tak ada duit nak bayar sekupang tol. Ngendak ukut pintu. Mai anak dia, pergi tutup pintu pula dah. Astaghfirullahalazim. Buat macam mana kita tak ada TV? Pergi ngendak ukut tingkap pula. Dia mai tutup tingkap pula dah. Zalimnya. Pasal apa? Pasal tak bayar sekupang. Nak tengok combat dengan $6 million man. Oh, zaman tu. Susahnya hidup. Saya teringat bila besar adik ni. Darjah 1 ke darjah 2? Darjah 2. Saya darjah 1, saya ingat. Mak beli baju raya. Bila mak beli baju raya, nak pergi raya. Kawan-kawan pun datang. Dia orang panggil saya Ikram. Dia orang tak panggil Kazim. Di Batu Kurau, kampung saya, orang panggil saya Ikram. Kazim ni sejak keluar TV. Orang pergi cari mana dia rumah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mana? Tak tahu. Ni yang ni yang keluar. Kalau dah jodoh ni. Oh, ni Ikram. Oh, nampak. Kazim dia pun tak kenal. Ikram insya-Allah kenal. Oh, susah tuan-tuan. Umur darjah 1 macam tu, kawan kata, Ikram, jom beraya. Jom kita mak nak pergi beraya. Pergi elok-elok. 4-5 orang grup jalan rumah ni. Sampai satu rumah. Anak beranak dia, pak dia semua duduk dekat beranda rumah. Bila dia tengok saya sampai, anak perempuan dia kata apa? Oh, nu mari dah. Lah mai ah. Nak ketik tong. Tu main nak ketik tong tu. Saya bila dia kata main nak kutip tong, berhenti. Malu. Orang kata main rumah nak kutip duit. Kutip tong tu kutip duit. Saya pun berhenti. Saya gostang belakang, saya lari. Lari balik ke rumah, cari mak, naik atas rumah, cari mak. Mak masa tu duduk di dapur, tengah duduk buh kuih dalam balang. Saya peluk kaki mak dia. Mak saya kata, kata pergi raya. Saya kata tak mau lah mak. Malu. Pasal apa malu pula? Dia pun kata cik pergi nak kutip duit. Cik tak mau. Mak saya bila dengar lagu tu dia pun menangis. Dia turun pelan-pelan, dia peluk saya. Dia kata tak apa, kita raya dua noh. Sejak daripada tu tuan-tuan, saya tak beraya di rumah orang. Sampailah umur saya, dia kata 5. Saya tak pergi mana, duduk di rumah. Duduk di rumah saja raya pertama ke, kedua ke, raya ke-8 ke, raya ke-10. Sebab saya tak mau pergi, nanti dia kata, saya ni anak yatim, kerja saya ialah pergi rumah orang nak kutip derma. Bila saya dah besar, umur 17, umur 18, baru saya pergi beraya rumah kawan. Pasal insya-Allah budak 17-18 tahun tak dapat duit raya dah. Jadi aku main ni bukan duit raya, aku main nak ziarah. Sampai macam tu sensitifnya perasaan anak yatim ni. Susah. Hidup susah. Duk tengok mak duk buat kuih. Duk tengok abang duk meniaga aiskrim. Kita umur kecil. Tak lama lepas tu tuan-tuan, mak saya ni menikah lain pula dah. Masa tu tahun 79, tahun 80. Mak saya menikah baru. Pak tiri saya, nama dia Abu Osman. Ayah kandung Ilyas. Pak tiri ni Abu Osman. Muda 10 tahun pada mak saya. Ya, mak saya ni umur 40, dia umur 30.
Mak saya ni pula janda 7 anak, pergi menikah dengan dia terang tang-tang. Abang-abang kalau nak menikah dengan janda lah, agak-agak nak ambil anak berapa? 7, 6, 5, 0. Nak ambil janda jenis apa pula? Janda ada 2. Hak tua, Gen 2. Hak muda kat Jan. Abang-abang agak-agak nak pilih hak mana? Saya fikir tuan-tuan. Pak tiri saya pergi pilih mak janda anak 7. Ramai pula. Mak saya terima, padahal pak tiri saya ni kerja dia motong getah. Pagi motong getah, malam nega, petang nega rojak apa semua. Itulah kerja dia. Saya duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Dia balik motong pukul 11, pukul 12. Dia buka lagu Hindustan. Guna rekod piring hitam. Saya duduk sila tengok dia. Sekali dia duduk pakai kain plekat, baju tak pakai, dia dengar. Janam janam ka saath hai दीवाने को 100 बार मैंने जन्म लिए. Duk menyanyi Hindustan. Sebab tu saya boleh ingat lagu Hindustan. Hak lama-lama ni orang ingat. Tuan-tuan tak ingat, saya ingat. Sebab tiap-tiap hari asal dia balik motong Hindustan. Asal Hindustan dia balik motong. Sampai saya hafal. Tuan-tuan nak boh lagu apa? Semua saya boleh ingat tuan-tuan. Lagu-lagu hak lama tu. Chehre pe gire zulfe kehdo to hata dun mein. Istakhimaf, Ustakhimaf. Tu lagu DJ dia tu. Maafkanlah, maafkanlah. Semua saya ingat. Sebab tu kadang-kadang orang tanya Ustaz Kazim ni, bila masa Ustaz Kazim boleh ingat zaman 50-an punya lagu, zaman 40-an, zaman 60-an. Tiap-tiap hari saya dengar sampai jadi hafiz. Lepas hafiz, hafuz. Allah, pak tiri saya ni. Tahun 81 masuk Felda. Felda mana? Felda Sungkai. Dekat Terolak. Nama dia Felda Gunung Besaut. Tahun 81 saya darjah 3. Masuk Felda ni pula tuan-tuan naik Morris. Naik kereta Morris hak lama, dan taksi. Dengan tilam atas. Tilam buah atas bumbung. Masuk Felda. Itulah kereta boleh bawa peribet sapu pun. Daripada Batu Kurau, pergi ke Felda pula. Jalan pula tak ada, Masya Allah. Duk ada berpuluh-puluh batu daripada jalan besar. Nak masuk Felda Besaut, kena lalu jalan gajah. Saya duk lalu jalan gajah tu. Gajah duk tepi jalan. Saya kata, subhanallah, gajah. Waktu tu 3 tahun takut apa, semua berani. Tu dia gajah. Besar-besar zaman tu tuan-tuan. Lah zaman semua gajah tak cukup zat. Halus-halus je. Zaman dulu jangan. Tahun 81 lalu kot tempat gajah ni, Masya Allah, Felda Besaut. Air tak ada, elektrik tak ada, jalan tak ada, yang ada rumah sebiji, jamban ada, lubang jamban tak ada. Sampai lah sudah ingat lagi, jamban belakang rumah ada. Tapi tu, tangki dah tak ada. Lubang tak ada, kok tu tak ada. Kena korek pula tanah, kok pula dah. Masa tu siapa nak berak zigzag? Elektrik tak ada. Saya tengok ramai orang yang tak buat turun tilam, tak buat turun bantai pun. Habis-habis sampai-sampai dia tengok kiri kanan Felda punya rumah, dia belah. Dia kata duduk di kampung ada air. Duduk di kampung ada elektrik. Main peda tengah-tengah hutan ni, rimau, babi semuanya ada. Tak ada air, tak ada api balik tuan-tuan. Tapi kita sabar, buh pelita. Malam-malam pasang pelita, naik jelaga muka. Air pula di bawah tu. Saya, rumah saya Nasi Malang, duduk atas bukit. Duduk atas bukit, nampak seluruh Felda Besar. Masalah dia memanglah view bagus. Duduk atas kondominium tu, atas sekali tuan-tuan. Tapi air tak ada. Elektrik tak ada. Nak mandi kena turun. Nak basuh pinggan kena turun. Seksanya. Mak kata, kita sabarlah, ni rezeki kita. Pak tiri kata, tak apa. Pi cok kelapa sawit, naik bersikal orang tu Allah. Saya tak boleh bayang tuan-tuan naik bersikal, pergi naik bukit, cok kelapa sawit. Nak beli motor, tak ada duit. Susahnya hidup.
Tapi tak teringin nak keluar daripada Felda. Sayang, ingat senang nak dapat 10 ekar ni. Ingat senang nak dapat rumah sebiji. Ingat senang kita nak dapat rumah sebuah. Susah. Mai 3 tahun duduk, dah cerdik sikit dah orang Felda. Dah pakai generator. Pakat beli TV semua lah. Hitam putih. Mai tengah tengok TV, orang periksa lesen pula dah. Zaman tu periksa lesen TV. Pakat kecoh pula, orang mai cek lesen. Simpan lesen dan jamban. Apa nama TV? Orang mai tanya, TV ada tak TV? Tak ada. Ada pula TV ada tak? Ada, tapi ayah soroklah jamban. Astagfirullahalazim. Nak sorok supaya kita ni kata tak ada TV sebab kena bayar lesen masa tu. Oh, susah. Tuan-tuan ayah tak ada. Susah sungguh. Mereka main hantar tundrang. Bagi lori ayak main hantar. Tiap hari Senin, hari Khamis, dia hantar. Ayak karat gila. Tuh, payah mana dia kutip, kita pun tak tahu zaman tu. Lah, duduk situ beranak pula mak saya. Dapat adik pula. Saya teringat tuan-tuan bila balik kampung. Nak balik kampung beraya di Batu Kurau. Nak keluar daripada Besaut. Nak keluar ke jalan Slim River. Pergi Sungkai tu punyalah jauh. Kereta tak ada, motor tak ada. Mak kata, sekali lagi kamu tumpang. Siapa-siapa nak pergi keluar, tumpang. Mak saya dukung adik. Saya bawa beg. Mak saya duk dukung anak ni. Dukung adik ni. Duk tunggu kereta. Tahan, berhenti. Tumpang jalan besar. Naik. Mak kata, jangan lupa tu. Tahan, siapa benda pun, hang tahan je. Kita budak je 3. Duk longoi tuan-tuan. Bawa beg satu, kes seluar pendek. Begini, nak naik balik kampung. Pakcik, tumpang. Anak pergi mana? Jalan besar. Boleh lah. Anak orang asli ke? Tak lah. Anak orang tak asli. Bukan anak orang asli, saya tak asli. Nampak macam muka saya asli je. Naik jalan tu tahu sampai jalan besar. Mak duk tunggu buah pokok. Saya pun pergi kat mak. Mak kata sekali lagi bah mai. Sekali lagi bah mai. Sekali lagi hantahan. Bah warna apa mak? Bah warna merah. Merah jambu. Merah bukan merah hati. Bah mogah. Mogah bas. Omnibus. Saya pun duduk tepi jalan. Duduk tunggu bah. Tengok daripada jauh. Nampak dah bah merah hati. Begini tahan. Mak, bah mari dah. Mak saya pun bawa baby ni naik bah. Naik bah tuan-tuan. Oi, nak balik raya mana ada bah kosong. Berdiri pergi ke pintu. Berdiri pergi ke tangga. Saya pun celah masuk juga. Mak saya pun celah masuk saja. Dengan budak dia dukung. Dengan penuhnya orang. Mak saya dukung adik kecil. Tak ada siapa pun bagi kerusi dia duduk. Hak tengok cermin lagi banyak. Hak duk tengok luar lagi banyak daripada tengok mak. Sekali tengok mak pula, lagi kena bagi pula. Beg aku buat tak nampak, senang. Saya pula satu pegang beg, satu duk pegang besi. Saya duk tengok, orang ni tak bagi, orang tu tak bagi, orang ni tak bagi. Yang mak saya duk dukung baby ni. Dukung awal-awal tak apa, main panas budak tu. Kanya ada ikon bah. Mai panas, budak teriak. Duk riau tuan. Mak duk pujuk lah, dah. Saya duk tengok, orang semua pakai duk tengok mak saya. Hak tadi duk tengok luar tingkap, dia pun tengok teriak siapa budak ni. Dah tahu boleh riau. Siapa duk rumah sudah, pergi tanya ni. Lagi kuat. Mak saya ni nak bagi senyap lagu mana kalau budak teriak. Bagi nyusu. Mak saya tiba-tiba dia duduk atas lantai bah. Dia selak baju dia, dia menyusu adik saya di celah-celah kaki orang ramai. Di celah kaki orang, mak duduk sila, mak bagi susu budak. Benda tu depan mata. Saya teriak. Allah, mak ni sanggup korban untuk anak petara tu. Malu dia buang,
Yang penting adik ni senyap. Yang penting adik ni, anak ni dapat minum susu. Yang duk tengok ni pun kalih kat tingkat cermin, tengok luar pula. Seorang pun tak kata, makcik, mainlah naik. Makcik, mainlah duduk tempat kami ni. Mak saya masa tu dah 40 lebih dah. Beranak lagi pula. Allahu Akbar. Saya tengok mak saya menangis, saya pun menangis. Waktu tu darjah 3, saya duk azam. Saya kata, mak insya-Allah, aku tak nak bagi mak aku susah. Aku nak belajar elok-elok, aku nak jadi orang pandai. Nanti aku bagi rumah kat mak, aku bagi kereta kat dia, tak payah naik bas lompat. Azam tu. Tengok semangat mak punya semangat. Masya Allah, tabarakallah. Habis belajar. Bila saya SRP, saya dapat pelajar nombor 3 terbaik di sekolah saya, masuk aliran sains di sekolah saya. Daripada sekolah duduk dalam hutan Felda tu, kena duduk di luar, di Slim River. Sebab Felda tak ada aliran sains, dia cuma ada aliran sastra. Jadi saya pun pindah ke Pekan, daripada duduk dalam Felda ni pindah ke Pekan. Duduk dalam Felda ni seorang je pelajar India, nama dia Mutu Lechmi. Perempuan tinggi daripada saya. Bukan pakai tudung. Nak pakai tudung pun bukan Islam. Bila saya masuk tingkatan 4, masuk aliran sains, Allah, tinggal saya seorang pula Melayu dengan budak perempuan. 2 Melayu, hak lain semua bangsa lain. Oh, jadi kejutan budaya. Depa pula duk cakap orang putih sama-sama depa. Oh, sudah. Aku tak ada kawan. Tak ada kawan, tuan-tuan. Geng-geng bersaut, geng cok kelapa sawit, geng kutik buah relai, geng duk cari buah letup, geng duk cari buah relai masak buat bengkang ni. Buah kelapa sawit tu masak buat bengkang, tuan bayang kan? Buah kelapa sawit tu jatuh, ambil balik rumah, basuh, masak bengkang. Makan berminyak mulut. Belasah lah, janji boleh minta ke darah. Pi ke Pekan, tak ada kawan. Oh, sunyi. Kawan pula India, cakap orang putih. Cina cakap orang putih. Tapi masa tu biologi, kimia, fizik punya buku tak boleh dalam beg. Pegang nak bagi tahu kita budak sains. Oh, riak tak kira lah. Tak ada yang bodoh. Saya masa tu saya sunyi, saya tak ada kawan. Saya berhenti. Habis waktu sekolah tu, saya duduk depan pondok Bah tu. Nak balik rumah sewa. Duduk seorang-seorang saya. Saya tengok satu Mitsubishi Galant berhenti kat depan, reverse balik. Saya kata, aku kenal Cina ni. Dia buka tingkap ni. Kazim! Marilah! Oh, cikgu! Cikgu nak ke mana? Masuk je lah. Cikgu boleh hantar ke rumah sewa kamu. Saya pun masuk. Macam mana kamu sekolah, Salim? Tak biar cikgu, tak ada kawan. Sunyi je. Biasalah. Sekarang macam ni lah. Cikgu mau tolong kamu. Kamu balik-balik bersaut. Kamu tak payah ambil aliran sains. Kamu tukar saja aliran sastra. Kamu masuk balik bersaut. Macam. Saya mana pandai cikgu. Nak pergi sana tukar-tukar saya tak pandai. Tak apa cikgu, uruskan. You ikut saja. Cikgu cakap dengan mak saya boleh? Boleh. Sekarang tak payah balik rumah sewa. Kita balik bersaut. Naik kereta dia tuan-tuan. Makcik, saya akan uruskan Kazim balik bersaut. Makcik setuju? Baik pada cikgu, baiklah pada makcik. Nama cikgu tu Cikgu Tam. Sekarang jadi lecturer di UiTM Arau dan Benjin lah. Dia yang bawa saya balik ke Federal Bersaut. Dia kata, saya mau latih kamu jadi ketua pengawas. Boleh? Boleh. Datang pula satu Ustaz Bashir pula, Kazim, ana akan latih enta sebagai seorang penceramah. Boleh. Sekarang itu nampak itu Padang. Nampak Ustaz. Pergi bercakap seorang-seorang di Padang. Biar betul Ustaz. Pukul 12 tengah hari tuan-tuan, saya duduk bercakap tengah Padang. Tuan-tuan dan puan-puan. Tukar yang lama, beli yang baru seorang-seorang. Orang Federal pakai duduk lalu kat
Apa hal Kazim? Ni gila ke apa ke? Duk sorang-sorang bercakap, tuan-tuan. Ustaz Bashir ni meninggal 4 bulan dah. Dia kena kanser, tuan-tuan. Meninggal dah. Dia pengetua sekolah menengah di Taiping. Sebelum dia meninggal baru ni. Dia yang latih saya boleh bercakap. Akhirnya saya wakil sekolah, pidato Piala Diraja. Dia latih saya jadi wakil masuk pada syarahan agama peringkat negeri. Saya wakil negeri Perak, tuan-tuan, ceramah. Wah, pakat terkejut orang. Daripada budak tak buat nak sihat ni. Tiba-tiba jadi ketua pengawas, orang lain tak pakai kot, kita pakai blazer pergi sekolah tengah-tengah hari filda. Allah, tuan-tuan, alhamdulillah lah bila Riza SPM best student. Best student. Orang lain minta ni, orang lain minta ni, orang lain minta ni, saya jumpa mak. Saya tak mau lah mak. Sambung belajar ITM ke tingkatan 6 ke tak mau. Kamu nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Nak masuk sekolah Arab boleh mak, sekolah Arab. Pak siapa yang saya nak masuk sekolah Arab? Sebab saya tengok abang saya masuk TV. Masa tu tahun 89, abang saya ni dia buat syair masa majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Siaran langsung, saya duk tengok dalam TV ni. Dia dah beritahu dah, lepas ni mak tolong tengok TV. Cik nak baca syair sajak hari Ma'al Hijrah yang pertama sekali. Saya tengok dia pakai baju Melayu, duk pakai sajak kita duk. Oh, sudah dah ni. Satu hari aku pun nak jadi macam dia agak. Nanti datang bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, abang saya juga baca Quran, ngongang baca Quran. Dalam hati saya kata, aku pun nak jadi macam dia. Dia boleh masuk televisyen. Sebab dia hafal Quran. Dia duduk di pusat Islam, dia hafal Quran di pusat Islam, masuk TV setiap hari. Saya kata, mak saya nak jadi macam abang, hafal Quran macam dia juga. Mak kata, terpulang ke hang? Bawa beg satu, masuk sekolah Arab. Umur masa itu 18 tahun. Cikgu ustaz tu tanya, ada kelas bahasa Arab sebelum ni? Tak ada. Ada asas? Tak ada. CJ apa ada? SPM. Boleh tengok CJ? Boleh. Bahasa orang Perak sebut, bapa. Dia tengok-tengok CJ tu, bapa. Kenapa ustaz dah? Tak ada apa, tak ada apa. Tak bapak macam mana? Yang ini satu. Semua satu ni. Tu yang dia kata bapak. Kira teruk, kira hebat lah bapak ni. Kalau tak apa hebat, mak. Beza sikit tak ni. Orang Perak kalau hebat, bapak. Tu kira hebat besar. Kenapa Rizak yang cantik macam ni masuk sekolah Arab? Sebab saya nak mengaji agama. Kamu tahu tak, kamu masuk sekolah ni, kamu tak ada basic bahasa Arab, kamu kena start daripada ibtidai tau, daripada permulaan, tahu? Mak dah abang. Kamu tahu tak, kamu kena campur dengan budak-budak 9 tahun, 10 tahun, 13 tahun, tahu? Kamu tahu tak cikgu yang mengajar kamu nanti sama umur dengan kamu, tahu? Tak ada masalah. Lah masuk ibtidai tuan-tuan, saya paling tinggi dalam kelas. Hak lain 9 tahun, 10 tahun, tak apa. Janji aku boleh masuk balik kelas. Belajar pada awal balik. Oh, ni cerita tahun 90 tuan. Saya tak boleh ingat ada 2 anak dara umur 13 tahun. Comel lah. Sudah tengok dia pula, comelnya budak-budak ni 13 tahun. Kecil. Bila saya sambung belajar di Mahat Tahfiz, tak lupa, tak jumpa lah budak-budak ni tuan-tuan. Mereka pun tak tahu, dia kata apa dah. Bila abang saya menikah, saya tengok isteri dia. Macam kenal budak ni. Dia kata tak kenal apa, kita satu kelas tu. Satu kelas. Hak mana? Hak comel-comel tu. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Boleh pergi menikah dengan abang saya pula. Tu yang kata dunia ni kecil sungguh tahu. Baik tak ngorak dia. Jadi kau ipar pula ni tuan. Saya belajar sekolah Arab balik, Allah tak duduk seorang-seorang. Mak hanya bagi RM50 sebulan. Pandai-pandai mula nak hidup tahun 90. RM50 sebulan, pandai-pandai lah hidup. Habis sekolah Arab, ambil senawi, saya masuk sekolah tahfiz. Belajar tahfiz Al-Quran. 2 tahun saya boleh hafaz 30 juzuk.
30 juzuk hafal. Alhamdulillah. Bila dah dapat diploma, nak sambung ijazah, mak saya kata, Kazim, nikah. Mak muda lagi mak, baru 22. Nikah. Baik mak. Oi, kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Saya kata pula, mak, tak ada duit. Mana ada duit? Mak bayar. Tapi ada duit besok ganti balik. Baik. RM5,620 antara nikah orang Bukit Raya. Saya tak kenal isteri saya. Tak pernah dating, tak pernah jumpa, tak pernah tengok keluarga dia, tak pernah. Hari nak menikah tu baru pi. Zaman tu mana ada telefon tuan-tuan. Oh, handphone tak ada apa. Mak duduk depan dengan pak menakan, saya kereta nombor 2. Masuk jalan Bukit Raya tu, jalan kecil. Jalan kecil tuan-tuan. Bila selisih, mak lepas, kami tak lepas. Bila dah lepas, tak mana pula mak ni, ya Allah, rumah pengantin pun tak tahu. Tengok-tengok ada kenuri. Saya kata kat kawan saya, pergi. Parking 3-4 kereta belakang saya, buat keluar hantaran. Naik motor satu pakcik, dia kata apa? Hei, bukan sini, depan lagi. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan bayangkan kalau saya duduk sila rumah pengantin tu. Tak masuk harian metro, tuan-tuan. Pengantin sila rumah, bagus punya duduk sila ni. Masuk balik, pakai apa, masuk apa hantaran balik, jalan lagi pula. Masa nak akad nikah, pak dia silap. Pergi tanya pengapit. Pengapit kata, saya bukan nak kahwin pakcik ni, dia nak kahwin. Loh, memang tak kenal tuan-tuan. Orang tua tu tak kenal, saya pun tak kenal orang tua. Habis-habis akad nikah, tinggal saya seorang. Hak lain semua balik lah. Apa aku nak buat ni, nak kawan dengan siapa pula ni. Hak bini pula aduh dapok. Nak nyembang dengan siapa, tak kenal. Tengok-tengok orang main lori syarikat pinggan mangkuk, syarikat ni. Kira sewa kemah ni. Saya kata kesian mereka ni duk angkut meja, angkut kemah, tak ada orang. Saya pun turun tangga, pergi tolong akad. Pak mertua mai. Nak hantar mana pula ni? Tak tahu. Banyak ke orang tepah ni musim-musim ni? Tak tahu. Dia ingat saya pekerja kemah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Saya nak kata apa? Tak tahu. Kata apa? Punya tak kenal tau ni. Ni cerita menikah. Tahun 96. Dapat anak seorang. Oi, masa tu bahagia. Berlari berkejaran. Lupakan segala duka. Sampai dapat anak. Anak tu umur besar adik-adik kita tadi setahun lebih. Saya pun daripada duk ceramah di dewan, di pejabat, masa tu tak biasa-biasa ya ceramah ni. Dekat masjid-masjid. Satu kem askar, dia panggil saya buat kuliah subuh, kira mulai kuliah subuh. Saya pergi Lone Ranger masa tu. Pergi. Sampai di rumah pukul 9 pagi duk nyanda pening kepala. Dada ni pedih. Aduh. Sepok ni nak muntah pula ni. Mama, mana besen tu boy, nak muntah pula dah. Dia bagi besen, mangkuk. Buah paper. Muntah keluar darah. Daripada besen, main timba moy. Timba pula. Muntah darah hidup ni. Masya Allah. Pasal apa pula ni? Bukan muntah keluar nasi lemak ke apa. Kalau keluar darah tahun 97. Mereka bawa saya pergi hospital. Doktor kata tak ada penyakit. Cuma ada jangkitan virus. Tu hak darah dia keluar tu apa? Berembuk. Jangkitan virus. Balik duduk rumah. Duduk rumah tak boleh bangun, tidur, makan tak boleh. Baju tak boleh pakai. Dada ni macam kena belah. Macam kena toreh. Punya sakit. Allah, apa benda sakit ni ya Allah. Tiap-tiap petang, satu perempuan akan datang dekat pintu rumah saya tu. Dia berdiri dekat pintu, padam muka.
Ceramah mengata kat orang, padahal dia gelak. Dia gelak. Saya tak mau ikut dia gelak, takut lagi makcik-makcik takut balik. Rumah sewa saya RM130, nikah tahun 94. Rumah sewa saya rendah pada surau tuan-tuan lagi. Dia sama tinggi dengan tiang ni. Bila saya berdiri, saya boleh pegang tiang. Itulah rumah saya. Saya duduk di bawah, tuan rumah di atas. Nama dia rumah Abang Ali Kasim Selamat. Tuan-tuan ingat cerita ibu mertua aku, Abang Ali meminta sewa. Cik Kasim duduk sini sebulan 1 sen sewa, Abang Ali tak minta. Ni ada 2 orang main nak sewa baru punya. Jadi Cik Abang Ali harap Cik Kasim keluar lah. Harap Cik Kasim faham mana? Saya faham Abang Ali. Nampak tu. Itu cerita ibu mertua aku. Rumah saya macam ibu mertua aku, cuma tak bongkok macam Kasim Selamat. Punya susah RM130 sewa. Pakcik hak atas rumah main duduk tengok. 6 petang dia main. Kawan saya balik pada Mesir, dia main tunggu saya. Dia kesian kat saya, dia tunggu duduk tidur sebelah saya. Rumah satu bilik, dia tidur kat luar dengan saya. Saya duduk kat luar. Duduk baca Quran, jampi saya lah. Malam tu, bayar bangkit pagi besok, tengok dia tak ada. Saya telefon ni, hang pergi mana? Kata nak teman aku. Tak boleh. Aku tengah tidur, main menatang pa tu, main kangkang atas aku dengan berbulu hitam. Aku takut aku lari balik. Allah tuan-tuan, lepas 6 hari, pak mertua saya ambil daripada Kedah, buat balik ke Kedah. Berubat di Kedah, sebulan tak boleh makan. Sebulan tak boleh bangun. Saya boleh buka mata, kuru kering. Daripada badan masa tu berisi tembun, jadi kurus. Jadi kurus. Sebab tu abang-abang, akak-akak di sini, kalau ada rasa nak bagi kurus badan, minta santau. Itu petua paling mujarab nak bagi kurus. Jadi kering saya tu. Jadi akak-akak yang mana gemuk ni, cuba malam ni cuba minta, ya Allah, nak santau. Dalam sebulan insya-Allah dia kurus. Kalau tak kurus, dia memenuhkan kubur satu lubang lagi penuh. Tuan-tuan, masa tu orang kampung main baca Yasin. Saya duk ingat ya, depa main baca Yasin orang masjid. Kepala dia tu imam. Kita baca lah, minta Ustaz Kazim kita sembuh. Yasin wal Quranil Hakim. Dia tengok tu, mati dah. Tengok mata duk kelik ke? Ada lagi dah, sama-sama. Zalim tu imam tu. Macam-macam orang berubat. Macam-macam tuan-tuan, sakitnya pegang tak boleh, pakai baju tak boleh, makan tak boleh, tidur tak boleh, sampai satu malam saya mimpi satu tok guru mai. Dia kata, Kazim, orang sihirkan hang. Lah aku tunjuk kat hang siapa dia. Dia ambil paku macam dak tu, dia lempak kat dinding. Satu gambar, paku nombor 2, paku nombor 3, sampai 6 paku. 6 gambar. 6 orang ni lah yang sihirkan hang. Seorang perempuan, 5 laki-laki. Tu nama dia 6 Jahanam. Dia kata besok hang cari 7 benda ni, hang mandi dia, insya-Allah dengan izin Allah sembuh. Pukul 4 pagi tu saya duk khabar isteri ni. Mama, tulis ya, tulis. Dia pun tulis. Besok tolong cari bagi mandi abang. Pukul 11 tuan-tuan saya boleh duduk. 11 pagi besok lepas mandi boleh duduk. Minta nak tengok anak, tak boleh pegang sebulan. Lepas letak anak tu, nak nasi, lapar. Baru minta nasi. Sebulan, 2 bulan rehat. Ceramah balik. Kuliah balik. Ceramah balik tuan-tuan. Tahun 99, tahun 2000, saya pindah rumah. Dapat beli rumah teres. Tak ada lah rumah Kasim Selamat lah.
Saya pun panggil lori pi angkut. Cushion semua dah angkut. Mai 2 suami isteri. Boleh jumpa ustaz tak? Boleh. Masuk lah. Pergi duduk bawah kat air, kursi tak ada. Pindah lah. Pasal apa tu abang? Kami mai ni nak minta maaf. Pasal apa? Ustaz sakit hari tu, kami yang sihir. Kami yang sihir ustaz. Saya kata lama dah saya tahu. Loh, ustaz tahu lagu mana? Mesti mereka kata saya bomoh. Padahal saya mimpi mereka. Hak saya nampak dalam mimpi, perempuan tu dia lah. Laki dia tu pun salah seorang daripada mereka berlima. Saya kata dekat dia bukan 6 orang kan? Mana lagi 5 orang? Mana lagi 4 orang? Dia kata ustaz tahu noh. Tahu. Mesti dia kata power gila ustaz. Saya kata kalau akak tak mai, abang tak mai pun saya ampunkan dunia akhirat. Saya tak simpan dalam hati. Laki dia mai peluk saya, meletup tulang saya. Badan besar tuan-tuan ragam. Yang tak peluk saya, bini dia. Saya maaf dunia akhirat, saya tak simpan. Cuma saya nak tanya satu ya. Berapa ringgit abang upah? 30,000. Nak bagi ustaz jalan. Saya minta maaf dunia akhirat. Saya maafkan. Saya tak simpan dalam hati saya. Dia minta maaf ikhlas, saya pun ikhlas maafkan dia. Apa tanda dia ikhlas? Mana saya mengajak, dia main duduk depan sekali. Bawah meja saya mengajak. Kalau tak ikhlas tuan-tuan, dia tak main. Dia betul-betul ikhlas. Duk main mengaji. Apa tanda saya ikhlas pula? Satu malam saya tanya dia, abang, besok free tak malam esok? Free tak? No? Bawa saya, driver saya cuti. Boleh? Pukul 6 datang naik Mercedes. Mercedes dia. Sejak hari tu jadi driver saya pula. Dia pernah sihirkan saya, dia pernah sihirkan saya maafkan dia. Lah dia driver, saya duduk belakang. Sampai dia mati, saya mandikan mayat dia. Yang ni yang saya buat inspirasi daripada cerita ni, saya buat filem Zim Al-Kazim. Nanti tuan-tuan tengok dalam filem ni macam mana kita buat. Kalau boleh dapatlah sehari 1 juta. Macam Mak Kilau juga, lebih kurang. Tu perasan angan-angan Mak Jenin nama dia hantar. Allah tuan-tuan, oi, ni cerita. Saya duk pindah rumah baru ni pula, hak lain pula jadi. Pak mertua mai, dia bangun pukul 3 pagi, nak pergi beli ayam, kaki duk berjalan dalam rumah. Kaki hak lutut. Kaki, badan tak ada, lutut dengan sampai ke bawah berjalan, duk gedak, lari orang tua tu. Orang mai lempak air kencing, orang mai simbah cuka, nak bunuh saya. Sampai saya sakit, asal nak keluar sakit, asal sakit nak keluar. Pakai baju jubah nak mengajak ni tuan-tuan, pengsan depan pintu. Usung balik, duduklah atas katil balik, lemah pula. Hak tu saya teruk sakit. Sampai tak boleh mengajak di masjid Batu, masjid Jangguih lapar. Saya berubat merata tuan-tuan. Lah ustaz yang berubat saya, Ismail Kamus kata, hang berubat diri hang sendiri. Hang pi belajar, hang pi berubat diri hang sendiri. Sejak tu saya pi belajar tuan-tuan. Mana ada ustaz yang mengajak perubatan, saya belajar. Saya tadah telinga, saya tanya habis-habis. Kalaulah saya tak sakit tuan-tuan, saya tak belajar perubatan. Kalaulah tak sakit hari tu, saya tak belajar sampai ke keruh, sampai ke baling, sampai ke sik. Cari tok guru pondok, sampai ke bagan datuk. Nak belajar ilmu perubatan. Alhamdulillah. Sebab tu kalau abang-abang nak belajar ilmu perubatan, minta sakit. InsyaAllah. Satu benda, saya pergi ke sik tok guru ni. Saya pergi mengajak, dia panggil saya pergi rumah ni. Minum, makan, mai. Cakap belah sik, belah balik. Mari makan. Ni, ustaz, nak tanya ke ustaz, ada masalah ustaz. Salah apa?
Saya ni, asal nak mengajar sakit. Asal nak keluar rumah sakit. Asal nak keluar je sakit. Asal sakit nak keluar. Jadi lembek tak boleh buat apa. Kacau sungguh. Dia kata, dah mu bodoh. Oh, sudah. Dah mu tu bodoh. Bodoh pula dah, dia kata kat aku. Bodoh pun bodoh lah. Yalah saya bodoh tuan. Mu aku kata bodoh siapa? Jin ni, dia diamanahkan, disuruh dan dia akan buat apa yang dia suruh. Kalau dia suruh pergi rumah Ustaz Kazim, bagi dia sakit, jangan bagi dia mengajar. Sebab tu bila tiap-tiap kali mu nak mengajar, mu pengsan. Betul tak? Betul. Sekarang ni mu jangan cakap mu nak pergi mengajar. Mu cakap mu nak pergi main bola. Tu aku kata mu bodoh. Mu tipulah jin tu. Jin tu dia lurus benda. Balik ke Ipoh, besoknya pakat dengan rebak. Ustaz, main bola? Jom. Pakai jubah buat beg. Tak pengsan tuan-tuan. Padahal muka jin kena tipu tuan-tuan. Sebab tu akak-akak abang-abang di sini, kalau ada satu benda, nak pergi kedai malas, asal nak menega malas. Sihir pun malas. Jangan cakap nak pergi kedai. Nak pergi menega rojak ke apa semua, tak payah. Cakap, pergi tengok wayang. Okey leha, bye-bye. Abang tengok wayang dulu. Jin pun tengok. Tengok wayang. Jalan. Oh, sebab tu jin kalau dia ada hantu raya ke apa ke, selalu Tok Bomo ni akan ambil jagung, dia rebus. Bila dia rebus, dia bawa hantu raya tu pergi belakang rumah dia, dia tanam. Dia kata kat hantu raya tu, selagi jagung ni tak hidup, hang jangan balik. Hang tunggu sini. Dia tunggu sampai kesudah. Pasal apa? Mana ada jagung rebus hidup? Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena cerdik lawan dengan jin. Sebab tu saya tak percaya jin. Bila orang tanya, orang ambil lada hitam, pun celah kuku. Cakap! Mai dari mana? Cakap! Saya tak percaya langsung tak. Dia boleh bohong. Kalau kita bohong, dia lagi bohong. Cakap! Hang dari mana? Tak mau! Aduh! Kalau tak mau aku bunuh hang! Aduh! Tak percaya lah. Cakap siapa tuan hang? Tak mau cakap. Cakap! Ada dekat surau. Surau? Wah, sudah. Dia boleh tuduh pengurusi. Boleh. Tu imam. Boleh. Yang main ceramah minggu lepas, Ustaz Kazim. Oh, sudah tuan-tuan. Itulah cara dia. Dia nak bagi kita bergaduh. Yang tuan-tuan duk percaya kejadah apa? Buang masa. Dah dia sakit, hang ubat saja. Jangan tanya hang kacau pak saya apa. Hang kacau dia pak saya apa. Orang siapa ni, orang siapa tuan hang. Tak payah tanya. Dia boleh petik mana-mana saja. Satu lagi, dia bukan masuk hantu. Dah tuan-tuan pergi ambil lada hitam, pergi letak celah kuku dengan isi. Memang sakit gila tau. Gila pun tak sakit macam tu. Ada yang pergi tak paku pula, cepit. Mai mana cakap. Masa tu sakit. Siapa-siapa kita sebut. Sakit. Siapa tuan sakit? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Nampak? Ustaz Kazim buat dia. Letih tu bumur tu. Apa cerita ni tuan-tuan? Allah tuan-tuan. Macam-macam penyakit saya tengah makan nasi ulat. Tengah-tengah makan nasi, 1 suap makan, 2 suap makan, 3 suap ulat. Lempak atas lantai, nasi. Duk dalam pinggan, ulat. Saya tanya isteri saya, mama ni nasi bila ulat banyak ni? Lah baru sat-sat tak nak. Malam tu tak boleh cakap. Sebulan. Tak boleh cakap, tak boleh duduk, tak boleh apa bulan. Ingatan tak apa baik. Saya tak boleh ingat nama anak. Tak boleh ingat nama sebulan tu sakit. Allah. Orang main berubat ni beratok. Selalunya kita beratok jumpa doktor. Tak, doktor berubat beratok pula. Lepas orang next, dia pula masuk dalam. Bomoh pula masuk ni. Ada penjaga 4 penjuru alam. Saya maha guru ni, penjaga 4 penjuru alam. Saya datang nak merawat Ustaz Kazim. Oi, 4 penjuru alam dia jaga. Dalam hati saya kata, dah hamil siapa jaga pula? Siapa jaga 4 penjuru hamil ni? Ada tuan-tuan oi. Minta buah nyok pukul 1 pagi. Mana nak cari buah nyok ni? Yang paling saya tak boleh lupa.
Sebiji macam cerita hantu Kak Limah. Indon. Saya datang mengubatin Bapak Kazim. PA saya kata pula, Bapak Ustaz Kazim dah meninggal. Itu bapaknya. Sudah tuan-tuan. Itu bapaknya Kazim, ini Bapak Kazim. Ya. Sudah. Tuan-tuan tengok tak cerita hantu Kak Limah? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu, enggak sampai terusan Suez. Macam itulah tuan-tuan. Main mana pula ni? Dia semayang dalam rumah saya, habis semayang, berikan aku cangkul. Dalam hantu Kak Limah, carikan aku ayam hitam, bulu-bulu hitam, kasar-kasar gitu. Itu cerita hantu Kak Limah. Dia pula berikan aku cangkul. Cangkul? Pukul 12.30 tuan-tuan, dia cangkul depan halaman rumah saya. Dia korek punya korek, sap. Bunyi pula tu, sap. Bangkai anjing dia buat keluar. Sekarang saya minta permisi dulu. Saya permisi ya. InsyaAllah Ustaz Kazim sembuh. Siapa pula yang pergi tanam bangkai? Ini pun tuan-tuan akan dibuat dalam filem nanti ini. Cuma kita tak tukar. Kita tukar anjing tu jadi binatang lain. Kok anjing ni cukup sensitif dengan bangsa lain. Itu inspirasi filem. Besok pagi saya sihat. Tak siapa tanam pula depan rumah saya ni. Masa tu saya jadi imam masjid. Allahu Akbar. Mengajak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan tuan-tuan. Kencing saya 30 kali. Sehari. Sak-sak kencing, sak-sak kencing, sak-sak kencing. Masuk hospital. Pasal apa? Kencing kerak. Allah, aku tak larang nak kencing dah lah. Nurse bagi dekat saya tu. Kolek. Suruh kencing. Kolek ni kena sebut elok-elok. Kau silap sebut pun tak. Tak pernah faham? Faham? Tak faham sudah. Saya tak gamak nak kencing dalam datang tu. Aku nak turun pergi jamban juga. Turun katil pergi jamban. Lalas duduk sebelah jamban. Tak larat nak kencing. Sehari 30. Satu malam. Mai 3 pagi, tak boleh kencing pula dah. Allah, sakit, tak boleh kencing, tolong. Nurse, oi. Nurse bagi saya minum air garam, masuk ke sini. Lagi sakit, tak boleh kencing. Pukul 3.30, 4, setengah hang panggil doktor, hang cepat, aku dah tak tahan dah. Doktor mai dia tebuk tuan-tuan, bung keluar air, lega. Apa binatang pula lah ni, tak boleh kencing pula dah. Kemarin hang kencing banyak lah, tak boleh pula dah. Besok masuk MRI, duduk dalam tu. Adik-adik kalau nakai, buah, duduk dalam MRI. Jangan keranda. Tidur dalam tu, sejengkai luas dah. Mana nakai ni, surah pergi hantar, bayar 1,500, duduk dalam tu. Rugang dalam tu. Keluar, doktor mai. Kita sudah buat MRI. Sekarang you punya atas ini, atas pada itu saluran kencing. Dia ada satu macam macam dia putih. Mungkin itu yang menghalang you kencing. Apa benda tu doktor? Saya tak pasti itu, tapi maybe something like that, cancer or something. So apa cadangan doktor? Kita sudah bincang, kita akan keluarkanlah dia. Doktor nak operate ke atas. Kita tak operate sebab risikonya lagi besar. Kita ambil risiko yang kecil lah. Apa risiko kecil tu macam mana doktor? Kita akan masukkan dari saluran kencing. Tuan-tuan nampak tak mikrofon saya ni? Kebetulan tuan-tuan. Akan masuk daripada saluran kencing, kabel masuk. Tarik buat keluar. Saya bila dengar nak masuk melalui saluran kencing, kabelnya besar mana doktor? Takkan besar benang. Abang-abang kalau saya sebut ini, nyilu tak Ustaz? Nyilu ni, hak mana tak ada perasaan je tak nyilu dia bodoh. Nyilu gila, baru dengar cerita. Tanya doktor second, macam mana doktor? Buat. Dia orang pakar. Tanya doktor kawan saya India, macam mana? Buatlah. Itu untuk kebaikan. Maybe cancer lah. Buatlah. Buat.
Serah diri tuan-tuan. Lepas serah diri, operate 2 hari saya tunggu doktor tu. Mana tak datang-datang dia bawa report. Dia datang, macam mana doktor? Selepas operate, kita sudah masukkan. So, bila kita masuk, kita tengok dalam monitor kamera, TV, itu benda putih, dia makin lari atas. Lagi kita jolok, lari atas. Sudah tuan-tuan. Jadi kita sudah takut lah. So, you tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Habis tu pun nak buat. Kita sudah bincang, kita mau buat lagi sekali masuk. Tak payah. Aku terajar kamu orang. Ingat aku ni tingkap lah. Masuk keluar pintu. Oh, tuan-tuan. Oh, seksanya. Tak boleh kencing, tuan-tuan. Berpuluh-puluh hari. Tapi mengajar tetap mengajar. Saya pakai jubah masa itu. Dalam jubah tu ada beg air kencing. Orang tak tahu. Habis-habis ceramah lari. Apa Ustaz Kazim lari ni? Air kencing. Sebab tu berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu dia ada apa. Tak beg air kencing ke kantung apa kita pun tak tahu. Seksa. Sampai sekarang tak pernah sihat saya. Asal orang jumpa saya, Ustaz sihat. Padahal dia pun tak sihat. Saya tengok dia teruk dah saya. Dia lumpuh, stroke. Jumpa saya. Ustaz sihat. Sihat, abang tak sihat, abang stroke. Dia pula sibuk tak. Baru ni saya forum Perdana TV 1 tu di Universiti Malaya, jumpa dengan profesor. Dia tanya saya, Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah. Tapi doktor, saya tak layan sakit saya. Ni yang terbaru doktor, saya cakap. Ini tangan saya yang terbaru. Forum perdana Khamis malam Jumaat. Hari Rabu saya dapat yang ni, saya kata. Tuan-tuan nampak tu? Nampak Tuan Imam, Tuan Haji? Nampak kan? Ni. Tuan-tuan nak kata apa? Cakar ke, torek ke, apa? Nampak Haji? Yang merah tu nampak? Ni. Ingat tengok merah tu lah tu wayar. Ni. Ni kat tangan saya ni. Ni dia. Ini hak terbaru ni dalam bulan September tahun lepas sampai sekarang. Apa dia buat? Kok suka dia. Dia nak toreh sana boleh, dia nak kutih sini boleh, dia nak kolek sini. Ni dia buat tangan saya ni. Sekali tangan ni akan jadi hitam, akan jadi hodok. Kebetulan hari Khamis petang tu saya jumpa doktor di Serdang. Saya tunjuk kat dia. Dia diam. No answer. Saya dah buat ambil rambut, saya dah ambil kuku, saya dah ambil daging, saya dah ambil darah, saya dah ambil kulit untuk cek. Tak ada jawapan. Semuanya negatif. Tak ada bakteria, tak ada parasite, tak ada scabies dan sebagainya. Tiba-tiba dia luka. Luka pula aku suka dia. Ini luka ni waktu saya nak mandi. Nak sembahyang asar, pukul 4:30. Dia main. Ni benda pelik kan. Tapi bila saya cakap, orang kata Ustaz Kazim proper. Itu kelentong Ustaz Kazim tu. Ni siapa dia tak pergi jumpa doktor, apa hutang aku tak pergi. Habis pi lah tuan. Ni. Ustaz ni kami jemput ustaz ceramah, yang ustaz cerita pasal hai ustaz pasal apa? Ni mukadimah. Intro belum lagi, sabar Ustaz lu. Ni tuan-tuan, tak selesai ni. Bila nak selesai? Adakah di tangan saya satu badan tuan-tuan? Kalau saya buka badan saya ni, buka seluar saya ni, lari tuan-tuan. Nak tengok luka macam ni. Yang hak tuan-tuan tengok dalam Facebook tu, hak tu jadi biji-biji tu, itu berlakon. Tapi realitinya lebih kurang macam tu lah. Dia daripada benda ni. Kita nak kata ni kencing mana? Ni bukan kencing mana. Jadi, adakah saya heran dengan benda-benda ni? Adakah saya susah hati dengan benda-benda ni? Ya, saya susah hati. Siang kat orang rumah saya. Kalau saya tak mengajar, apa jadi pada sekolah saya susah hati.
Tapi jauh di sudut hati saya, ini adalah ujian Allah untuk saya. Ayat yang saya baca tadi. Orang pernah cekak saya ni. 6 orang cekak saya habis saya ceramah. Waktu tu saya seorang. Ada yang ambil pisau ke apa, dia toreh kereta saya daripada depan sampai ke belakang. Toreh punya dalam, tuan-tuan. Kami jemputan ceramah, bukan mengata agak kami. Tuan-tuan. Ada yang bubuh pisau belik, letak tengah-tengah jari ni, waktu bersalam, dia toreh tangan, tuan-tuan. Nasib baik, syukur pada Allah, Allah jaga saya. Elok dia nak salam tu, pisau tu jatuh, orang duk berebut nak salam. Rupanya ada hikmah juga orang berebut salam. Bila berebut pun tolak jatuh. Tengok dia lari, tuan. Dia nak toreh tangan ni, sebab sebelum tu dia dah hugut saya dah. Mai tempat aku jaga hang, tak muka tangan hang mampu aku buat. Oi. Ada yang mai di rumah, tuan-tuan, bawa cuka. Bolang botol nak simbah saya. Saya panggil polis mai. Saya ingatkan dia melawak. Oi Kazim, aku nak pergi rumah hang. Datang, nak buat apa? Aku simbah muka hang. Apa salah saya, bang? Pak saya hang punya ceramah, bini aku selalu kutuk aku. Aku ni tak tanggungjawab lah, aku benci kau. Rupanya isteri dia tengok rancangan kalau dah jodoh. Jadi isteri dia tengok, abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu. Abang cuba tengok Ustaz Kazim cakap tu. Sikit-sikit hang je. Aku simbah muka hang. Saya kata kalau abang rajin datanglah. Saya kata dia melawak je. Rupanya betul-betul tuan-tuan dah depan rumah dah. Silap saya panggil dia. Macam-macam tuan-tuan. Oh, orang buat. Ada saya kisah. Ini saya fikir apa? Saya fikir akhirat. Saya mai daripada Ipoh, dah set dalam kepala otak saya nak mai tempat tuan-tuan. Driver saya, PA saya dah siap dah wish. Tekan saja apa semua ni, dia bawa lah mai sini. Saya niat nak mai tempat tuan-tuan, maka sampailah di sini. Jangan hang kono ke tempat lain. Jam tara mana pun, sampai juga insya-Allah. Sekarang ni, kita duduk dalam dunia ni, kita nak pergi ke mana? Kita nak menuju pada siapa? Pada Allah. Simpan matlamat tu. Buat kerja kerana Allah sebab kita nak pergi jumpa Allah. Kita bukan nak pergi jumpa setan. Kita bukan nak menghadap benda lain. Kita nak menghadap Allah. So, apa benda yang kita nak buat, pastikan bahawa kerana Allah. Sebab aku nak ke jumpa Allah. Jangan ada kono-kono yang lain. Maka jalan yang nak menuju pada Allah tu, adakah jalan senang? Tak. Macam-macam ujian nak sampai. Macam saya nak mari tadi, ujian banyak. Dah masuk kereta tertinggal pula dah, patah balik pula. Naik lebuh raya, jam pula jalan slow ni pasal apa pula. Sampai dekat Lompong Su pula jam. Saya apa ni tak gerak kereta ni pula dah. Nasib baik saya gerak awal pada rumah pukul 4. Kalau saya gerak pukul 5.30 tak ada, tuan-tuan. Rupa lori terbakar atas jambatan tu dekat Lompong Su. Jam gila, tuan-tuan. Gila pun tak jam macam tu. Masya Allah. Dia mesti ada halangan. Serupa itulah kita nak menuju pada Allah, kita ada halangan. Maka halangan itulah nama dia ujian. Hadapilah ujian itu. Berkorbanlah. Itulah pengorbanan. Baru masuk tajuk pengorbanan. Tang mana Ustaz Kazim berkorban? Allah, jangan cakap banyaklah. Jangan cakap banyaklah. Tak tara mana pun susah saya. Tak tara mana pun miskin saya. Tak tara mana pun sakit saya. Tak tara mana pun. Tuan-tuan, saya kena operate 5 kali tau. 5 kali operate. 5 tak ada penyakit. Tuan-tuan pelik. Buang masa, buang duit, buang sihat. Tak ada apa. Sebab saya belum mencapai kemuncak susah. Saya belum mencapai tahap susah yang paling kritikal. Siapa yang mencapai tahap kritikal punya susah? Isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama dia siapa? Siti Hajar. Ni baru nak masuk korban ni.
Bila dia kahwin dengan Nabi Ibrahim, isteri pertama dia kata, abang ambillah Hajar tu buat teman. Cik ni tak boleh beranak, kok Hajar ni muda, kok boleh beranak. Dia pun bagus jaga abang. Nabi Ibrahim pun kahwin. Bila kahwin dapat anak. Duk main dengan anak ni, hak sulung ni, isteri nombor satu ni jealous. Sebab tu tuan-tuan, kalau menikah 2-3, isteri jealous tu biasa. Isteri Nabi pun jealous. Apa masalah? Takut apa? Isteri tuan-tuan jealous tu biasa. Isteri Nabi Ibrahim pun jealous. Tak ada masalah apa. Tapi ada yang patut jealous. Umur 70 duduk menari dengan dandut. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Menari dengan puak dandut atas pentas. Begini isteri dia mari tuan-tuan. Tu nama dia Pak Maun. P. Ramli buat lama. Yang tu kena jealous sungguh lah. Hati muda ni. Sang matahari begini. Mahmud Jun tuan ni. Dia kata pada suami dia, Nabi Ibrahim, bang, saya tak boleh tengok anak abang, saya tak boleh tengok madu saya. Saya jealous bang, saya tak boleh bang, saya tak boleh bang, saya tak boleh. Abang bawa dia pergi tempat lain. Pergi bawa dia jauh daripada Palestin. Saya tak mau tengok dia bang. Nabi Ibrahim bawa anak dia Nabi Ismail, bawa isteri dia Siti Hajar. Naiklah unta ni tuan-tuan daripada Palestin pergi kepada Mekah. Rumah tak ada, kereta tak ada, elektrik tak ada, air tak ada, farmasi tak ada, kedai DIY tak ada. Nasi kandar line clear pun tak ada, apa pun tak ada tuan-tuan. Jiran pun tak ada, kejiranan pun tak ada, pilih pun tak ada, elektrik pun tak ada, kipas pun tak ada, apa pun tak ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan susah, elektrik ada. Saya kata saya susah, nasi ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan miskin, ayam ada. Tuan-tuan kata tuan-tuan susah, hai, rumah kita ada tilam, ada peti air. Adik-adik kata susah, ada basikal lajak. Abang-abang kata susah, RX ada, jual dapat 30,000. Kita kata kita susah, almari penuh dengan baju. Kita kata kita miskin, buka peti air. Bukan kata ayam mati, ayam hidup pun ada kokok dalam peti air tu. Susah tang mana ya? Oh, saya miskin ustaz. Telebesen pun ada. Saya susah, saya miskin. Tiba-tiba ada lunjuk kaki. Minta maaf saya, anak telefon pula. 13 punya handphone. Oi, kata susah 13. Tuan-tuan, Siti Hajar dibawa duduk di situ. Nabi Ibrahim buat kemah untuk dia. Pacak kemah duduk. 2-3 hari duduk. Nabi Ibrahim bangun. Abang nak balik ke Palestin. Siti Hajar duduk rukung anak kecil. Nabi Ibrahim jalan straight. Kita kalau nak balik ke, nak apa jenuh babai. Babai. Nak pergi Mekah jenuh bang tau. Jenuh bang. Satu surau bang. Allah, pergi Mekah. Sampai Jabatan Pulau Pinang, pasport tertinggal. Ingat, Allah, pasport tinggal. Sampai kat tempat tabung haji tanya, mana pasport haji mana? Tinggal kat rumah. Awak tinggal. Ingat ada atas jabatan, ingat ada. Tapi orang tua-tua pesan, jangan patah balik sial. Memang sial sungguh. Apa tak lebih apa? Allah, tuan-tuan. Oh, nak balik dah. Jenuh nak pergi Mekah tu, jenuh tak ada. Nabi Ibrahim balik menunung. Siti Hajar kata, bang, abang nak ke mana bang? Balik. Balik mana? Palestin. Habis tu saya, anak, abang, dia tak jawab dah tuan-tuan. Dia kalih belakang pun tidak. Bang, abang tinggal kami bang? Ya. Adakah Allah perintahkan kami ditinggalkan di sini? Ya. Kalau macam itu abang baliklah. Kalau Allah yang suruh, saya yakin Allah takkan sia-siakan kami dua beranak. Baliklah bang. Suami dia pun jalan tak tengok belakang dah. Naik tongkat jalan. Cuba akak-akak suami nak pergi umrah 2 minggu. Turun menunung tangga. Abang, duit belanja tak tinggal ke?
aku tinggalkan kau pada Allah dan Rasulnya. Agak-agak tuan-tuan nak terajang lelaki tu. Terajang, tunggu jatuh berguling bawah tu. Tak pergi umrah tu. Suami dia jawab, aku tinggalkan kau pada Allah. Allah. Kalau Allah yang suruh bang, saya yakin. Abang baliklah. Maka bermulalah dia duduk dengan anak dia. Tak ada jiran. Cuba tuan-tuan bayangkan satu kawasan batu, tak ada rumah, tak ada apa, duduk seorang-seorang dengan anak beranak. Main malam tak ada lampu jalan, dan nak hidup dengan apa? Cubalah semua orang balik kampung dekat flat kita tu, tinggal kita seorang. Agak-agak nak tidur ni mana? Tak. Siti Hajar mencapai kemuncak kesusahan, tak ada kawan, tak ada jiran, tak ada orang. Kita kata kita susah, ramai kawan boleh tolong. Kita kata kita susah, pengurusi ada, jawatan kuasa ada, YB ada, khidmat masyarakat ada, Karim Singh Walia ada, bukan Karim ada. Arahkan pagar makan padi. Tuan-tuan rasa susah, masuk dalam Facebook ya. Mak lumpuh, bawa mak tubuhlah kita sorong pergi kerja, berhenti kat traffic light. Orang ambil gambar satu anak bawa anak mak dia kita sorong traffic light. Susahnya hidup dia orang. Petang tu Abid Liu mai buat kata beza bagi orang tuan. Susah tang mana tuan-tuan. Abid Liu cepat sampai. Saya kata saya susah, saya miskin. Saya boleh makan. Saya ada lagi makanan. Mak saya miskin, saya ada lagi makanan. Mak saya bujang, ada orang main Minang dia. Pak tiri saya pula baik, tak pernah pulas telinga saya, tak pernah jentik telinga saya, tak pernah penampak saya. Hang kata hang susah lagi. Allah bagi ke hang pak tiri. Pak hang mati umur hang 8 bulan, Allah ganti dekat saya pak tiri tak pernah jentik saya, tak pernah pukul saya, tak pernah pulas telinga saya. Dia cop kelapa sawit, sekolah saya semua dia bayar, potong duit Felda, duit alat tulis, duit buku, semua potong Felda, dia cop kelapa sawit. Hang tak bersyukur ke? Hang kata hang nak yatim, hang tak syukur lagi. Pak tiri hang punya jaga baik. Tapi sayang tuan-tuan, bila buat drama, pak tiri semua jahat. Asal drama, mak tiri jahat. Kenapa tak buat drama pak tiri baik dan mak tiri baik? Ni drama pukul 7, semua orang kaya. Daddy tak suka kamu buat begini. Kamu kena jaga perniagaan kita, Megah Holding. Itu je tuan-tuan. Megah Holding. Cuba cerita pak tiri baik. Pak tiri saya orang yang pertama beli spender kat saya. Dia mula-mula, saya picuk lepas sawit tak pakai spender. Terkoyak seluar. Petang tu hari Isnin pasal Minggu dia lempak 3 light pakai. Bye. Ni, pak tiri saya sampai dia mati tuan. Hang kata hang susah lagi, hang miskin. Hang miskin, hang anak yatim, hang pergi sekolah dapat bantuan makanan tambahan, rancangan makanan tambahan RMT. Saya anak yatim, saya pergi sekolah. Okey. Yang mana dapat makanan keluar? 5 minit awal keluar. Pergi beratok, pergi ambil nasi. Susu sekolah dapat, nasi lemak pun free dapat. Hang kata hang susah. Hang kata hang anak yatim apa hang? Ayam 1 free, nasi lemak 1 free. Besok bihun, lusa laksa. Free. Rancangan makanan tambahan saya dapat sampai darjah 6. Hang kata hang susah. No, hang tengok Nabi Ibrahim tinggalkan anak dia Nabi Ismail. Rancangan makanan apa dapat kat dia? Rancangan apa dapat kat dia? Tak dapat apa. Ayam makin tak ada, susu makin kering. Tuan-tuan bayangkan kalau hidup tanpa air. Apa nak jadi kalau kita hidup tanpa air, tuan-tuan? Nak mandi susah, berak susah, masak susah. Susah-susah kita orang main hantar air. Susah kita orang main hantar, kita beraturlah bawa timba. Bayangkan Siti Hajar tak ada air. Malam-malam gelap gelita. Cuba tuan-tuan duduk sini, tiba-tiba blackout. Blackout, tak ada siapa tunggu tuan-tuan. Yang paling awal keluar dekat pintu. Gelap, tiba-tiba gelap semua. Tuan-tuan nak lari mana? Balik rumah ustaz, rumah ada lilin. Siti Hajar ada lilin. Bila malam menjelma, bayangkan 2 beranak duduk tempat kosong, tak ada orang, gelap gelita.
Susu tak ada dah kering. Makanan tak ada lapar. Nak masak tak mana batu. Nak tanam pokok tak boleh batu. Allah nak tengok hang sabar tak Siti Hajar? Ada tak hang nak merampuh kat Tuhan? Kalau macam ni buat apa jadi bini Nabi? Hidup siksa. Dia tak kata, tak boleh jadi duduk di Mekah macam ni, baik aku balik ke Palestin, nak mampus duduk sini. Dia tak balik, dia korban. Akhirnya anak dia menangis. Lapar. Teriak. Dia kata di sana ada ayak lari. Patah balik, tak ada. Patah balik. Sampai 7 kali patah balik. Allah tuan-tuan, pam sekali merecik ayak. Betul-betul ada ayak. Bila ayak dah keluar atas muka bumi, dia ambil tangan dia, dia kepung ayak lah. Dia kepung sambil dia kepung tu, sambil dia sebut Zam-Zam. Akhirnya jadi telaga Zam-Zam. Kata Rasulullah, kalaulah Siti Hajar tak sebut Zam-Zam, tak kepung, nescaya sungai akan jadi daripada air Zam-Zam di Mekah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi air Zam-Zam, sekehidupan dah sampai. Boleh makan, boleh kenyang dengan air. Mari satu kabilah berjalan, mereka tengok burung di atas tempat. Selama ni burung tak pernah ada di situ. Duk pusing dekat siapa ni. Kebiasaan dia bila burung berpusing di atas, di bawah tu ada ayak. Kabilah ni kata, anak-anak buah aku, jom kita pergi tengok. Burung duk pusing di atas tu, apa di bawah? Selalu ayak. Kalau ada ayak, rezeki kita. Bila pergi tuan-tuan tempat tu, betul ada ayak. Tengok pula di tepi air ni, mak seorang, anak seorang. Kabilah ni kata, boleh tak kami tumpang buat kampung di sini? Air ni dah ada, kita boleh hidup di sini. Siti Hajar kata, buat. Akhirnya daripada berdua, ramai, jadi satu kampung tuan-tuan. Rumah pun dah ada, api pun dah ada, air pun dah ada, makanan pun dah ada, jadi Mekah tuan-tuan. Dah jadi seronok pula duduk di situ tuan-tuan. Budak dah besar dah Ismail ni, Nabi Ibrahim baru mai. Mari pula Allah perintahkan aku sembelih anak. Bayangkan makcik, kalau mai laki, berapa belas tahun tak mai, balik-balik anak dah besar, balik-balik naik tangga, lihat, Allah perintahkan aku sembelih anak kita. Lagi sekali kena terajang, tuan-tuan, guling pula jatuh di bawah. Sebab tu tuan-tuan jangan duk buat pula, aku nak sembelih anak aku, nak ikut pengurut. Tu Nabi Ibrahim punya cerita. Tuan-tuan jangan duk buat pula. Sembelihlah abang, perintah Allah. Tak ada dah makcik, oi. Nak sembelih korban. Pergi sembelih lembu. Surau ada lagi kosong ke? Ubah kosong lagi. 3 bahagian lagi. Penuh dah. Full house tuan-tuan. Nabi Ibrahim mimpi. Allah suruh perintahkan dia sembelih anak. Besok dia kata, mak Ya. Semalam ayah mimpi, Allah perintahkan ayah untuk sembelih engkau. Apa pendapat engkau? If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa perintah Allah. Saya ikut. Kalau adik-adik lah, nak jawab apa? Mula ayah, tidur tak basuh kaki, mimpi apa, sembelih orang pula. Main tak basuh kaki pun, tidur, mimpi, sembelih orang pun, lari tentang, terjun je betul Mula Pinang. Tapi Nabi Ismail walaupun budak dia besar ni tuan, boleh duk main-main, boleh duk suruh. Tengah duk seronok ni, suruh sembelih. Apa kata mak dia, duk bela dia daripada tempat kosong ni, hidup susah. Mak dia kata, buatlah ya, buatlah abang, perintah Allah. Nabi Ibrahim ambil golok asah ni tahu, anak dia duk tengok, ayah asah tajam-tajam, kok tak luka. Dia tak cilok dengan pak dia. Ayah, buat-buat action sudah lah. Ya, tajam lah. Dia tak cakap macam tu. Tajam, betul-betul ayah asah tu buatnya tumpuin ayah. Tu dia, kawan asah gitu. Mak dia pun tengok. Allah suruh.
Bila mai perintah, anak tidur. Dia tak lari tuan-tuan. Kita kalau sunat satu keliling. Keliling taman hambat. Satu Pulau Pinang ni. Cari apa pakcik? Anak saya nak bersunat lari. Yang dia ni nak kena sembelih. Tahan. Sembelih tuan-tuan letak. Tak luka. Tak luka. Anak dia kata, pak ni buat tak betul ni. Pak kesian kot. Buat betul-betul ya. Tarik lagi. Tak luka. Dia kata, pak ni tak sanggup ni. Kalau gitu pak jangan tengok muka saya. Pak terlungkupkan saya. Pak tarik rambut saya. Pusing gitu. Nabi Ibrahim buat tuan-tuan. Tak luka. Allah kata, sudahlah Ibrahim. Kamu 3 beranak ni adalah hamba Allah. Aku nak test kamu ya. Sayang anak ke sayang Allah? Ternyata kamu sayang Allah lebih daripada yang lain. Sekarang ambillah kibas, gantikan pengorbanan tu. Allah tuan-tuan, berkat daripada Sabang, apa jadi pada Mekah? Kalaulah Hajar tak Sabang, Ismail tak Sabang, ada kita nak pergi Mekah. Kerana adanya orang bersama dengan dia daripada satu negeri yang kecil, hari ini seluruh dunia dah. Bangunanlah, rumahlah, ayanglah, sumber kekayaanlah, tiap-tiap hari tak ada putih orang pergi Mekah. Berkat daripada sabaknya Hajar, Ibrahim dan anaknya Ismail. Berkatnya daripada ta'atnya Hajar, anak beranak. Hari ini tuan-tuan pergi umrah, semua tiru perbuatan mereka. Tuan-tuan tiru sa'i, tuan-tuan tiru melontar, semua perbuatan Hajar dan Nabi Ibrahim. Kalaulah tuan-tuan tak ada lari, kita pun tak ada ibadat haji. Orang nak pergi haji ni satu kerinduan. Sebab Nabi Ibrahim panggil, labbaik Allah, labbaik Allah. Masa yang dia panggil tu bukan ada orang. Dia duduk atas gunung. Marilah buat haji, marilah Mekah. Hari ni kita sambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita sambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah mereka tak buat korban, sampai sekarang tak ada tuan-tuan kita buat korban. Orang yang berkorban ni Allah menghapuskan dosa ya sebelum darah korban jatuh atas tanah ni. Allah hapuskan dosa kita yang buat korban. Setiap bulu binatang tu, macam itulah dosa yang dihapuskan. Orang yang berkorban ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar di hari kiamat sebagai tunggangan dia di hari kiamat. Orang yang berkorban ni tuan-tuan, dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia sedekah pada orang, orang akan doa pada dia. Malaikat akan doa kepada dia dengan berkat daripada pengorbanan yang dia buat. Semuanya bertitik tolak daripada 3 orang. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sebab tu kata Allah, kalau kamu sabar, berita gembira akan sampai pada kamu. Jadi tuan-tuan sekarang ada masalah tak? Ada. Tuan-tuan sekarang ada sakit? Ada. Tuan-tuan sekarang ada susah? Ada. Sabar. Berita gembira akan sampai pada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan balik rumah, pergi kedai buku esok pagi, cari majalah Nona. Cari majalah Nona makcik. Saya cover muka depan. Tua bangka duk cover tuan. Pakai baju Melayu duk sengih gitu. Edisi Aidil Adha bersama Ustaz Kazim, majalah Nona begini. Ada tak tidur malam pula makcik-makcik yang beli tuan-tuan. Wartawan tanya saya, wartawan yang temu ramah saya tu lembut. Sat-sat teriak, bilalah hang nak habis temu ramah aku ni. Sedihnya cerita ustaz. Sudah teriak. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz menghadapi satu-satu ujian penyakit? Saya jawab, saya pegang cakap Allah, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah akan jadi senang. Sebab tu bila saya susah, saya duk tunggu apa senang yang Allah nak bagi kat saya. Jadi itulah mengubatkan susah saya. Fikir bahawa apa benda yang Allah nak bagi kat saya. Lepas saya kena santau tahun 97, Allah bagi saya makin murah rezeki sampai saya boleh beli rumah. Saya tinggalkan rumah Kasim Selamat, saya dapat rumah saya sendiri, rumah teres. Lepas tu tuan-tuan saya sakit, saya tak boleh mengajar. Asal keluar rumah pengsan, asal pengsan keluar rumah.
Allah Ta'ala bagi dekat saya daripada ceramah dalam Ipoh, dia merebak sampai Pulau Pinang, sampai Kuala Lumpur. Allah bagi lagi ujian kepada saya. Apa dia? Bila saya makan, jadi ulat. Saya makan, jadi ulat. Saya tak boleh ingat ingatan tuan-tuan. Televisyen panggil saya, masuk keluar dalam TV. Walaupun TV itu kecil, muat saya masuk. Allahu Akbar. Nikmatnya tuan-tuan. Boleh masuk TV bang. Kecil je TV tu. Tapi saya duduk cekong dalam tu boleh. Ceramah saya makin meluas. Nun sampai ke peringkat Asia Tenggara dah. Dia bagi sungguh. Tuan-tuan, rumah saya berombak. 3 getah ni naik turun. Orang duk kocok rumah ni. Anak-anak saya duk nampak orang berjalan dalam rumah. Tak lama lepas tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dekat saya. Allah Ta'ala bagi dekat saya kerja. Boleh menega, buka kedai. Saya kena halau orang kampung saya. Halau saat sini orang perempuan apa-apalah. Pada aku pindah, aku beli rumah baru. Allah bagi dekat saya pula tuan-tuan. Lepas bergaduh dengan orang kampung, orang surau ni. Seksanya tuan-tuan. YB hantar surat suruh pindah. Dewan Bandaraya suruh nak robohkan rumah. Tuan-tuan ingat seronok jadi ustaz ni. Mai surat suruh kosongkan. Rumah kamu tidak ada CF. Dirobohkan bila-bila masa. Dahsyat. Dahsyat rupa-rupanya jadi penceramah ni. Dahsyat rupanya bila kita bercakap benar. Orang tak suka. 2004, 2005 Allah bagi dekat saya Al-Barakah. Allah bagi kat saya Al-Barakah tuan-tuan. Apa lagi saya nak? Nikmat yang paling besar, saya ada sekolah Al-Barakah. 2004, 2005 jalan, 2006 beroperasi. Hampa tak suka kat aku suka hampa. Aku ada surau aku sendiri. Aku ada pelajar aku sendiri. Aku ada pondok aku sendiri. Daripada 8 pintu, lah ada 270 pintu. Tak ada apa susah pada saya. Allah bagi senang. Allah nak tengok hang sabar, tak sabar. Allah bagi saya sakit, tuan-tuan, sakit, tuan-tuan. Lepas satu sakit, akan ada nikmat yang lain. Saya kena sakit jantung, tuan-tuan. Sakit jantung. Tengah duduk ceramah, boom, jatuh. Allah bagi kat saya 2 datuk dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun saya dapat 2 datuk. Agung bagi 1, Sultan Perak bagi 1. Jadi kalau tuan-tuan nak gelaran datuk, minta sakit jantung. Tak ada masalah apa. Lepas saya sakit jantung, adakah saya susah? Tak. Memang sakit. Ubat tiap-tiap hari kena makan. Ni, tangan saya ni penuh dengan angio. Paha saya buat angio, masuk kamera nak tengok. Memang saya tak boleh lepas ubat dah. Tapi nikmat Allah bagi lagi banyak. Bila saya beratok nak naik kapal terbang, panjang beratok dia, polis tengok. Datuk Kazim, tak payah beratok. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung. Turun ke depan tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Tak payah jalan, bagi bawa ke airport jalan. Dia sakit jantung. Jadi tuan-tuan kalau nak macam tu, minta, ya Allah, nak sakit jantung, insya-Allah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan naik bagi atau naik van jenazah. Itu saja tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi banyak. Apa yang saya susah? Tak sanggup korban lagi. Mai sakit hak baru ni, tuan-tuan tengok saya 2021 bulan September. Saya tak boleh berjalan, kecoh satu Malaysia. Naik kereta pula berjalan. Saya lepas saya dioperate, kaki tak boleh berjalan. Apa hai pula Ustaz Kazim ni? Kecoh lagi pula dah. Daripada operate tu dia merebak satu badan sakit. Lepas saya tak boleh berjalan, Siti Nurhaliza bagi saya wheelchair. Dia hantar wheelchair, Tok T. Tuan-tuan nak ada wheelchair? Ya Allah, nak sakit kaki, minta tuan-tuan. Saya dapat 3 wheelchair hak boleh berjalan. Pulas minyak je. Jalan. Lah tak payah jalan lah. Cah bateri jalan. Jimat minyak tuan-tuan. Sakit lagi teruk. Apa pula Allah nak bagi kat aku? Datang pengarah filem. Kami nak buat filem tentang ustaz. Ustaz boleh tulis skrip dia? Boleh? Okey. Nanti kita buat filem. Dah siap filem. Dia tanya saya, siapa yang sesuai bawa watak Ustaz Kazim dalam filem ni? Saya kata, kalau saya tak boleh lah, saya dah tua. Kalau boleh cari hero muda yang rupa irah-irah saya. Siapa menurut pandangan Ustaz? Zul Arifin.
Nah, insya-Allah. Mana faham, tak faham sudah. Betapa perasannya saya, tuan-tuan. Bincang. Mawi kata tak ada orang boleh bawa watak ni yang boleh menjiwai Ustaz Kazim melainkan Ustaz Kazim sendiri. Okey, ini cabaran untuk saya. Akhirnya Allah bagi saya hero filem, tuan-tuan. Pada usia senja ni jadi hero. Kasi sengat sama lu. Oh, subhanallah. Jadi apa sangat sakit saya, apa sangat susah saya kalau nikmat yang Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu. Jadi tuan-tuan, janganlah tuan-tuan kita dah rasa aku ni susah lah. Tak, sabar sat dulu. Tuhan nak bagi benda lain pada tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu sabar sahaja. Allah akan bagi nikmat pada tuan-tuan. Tambahkan semayang, dekatkan diri pada Allah. Jangan buat kerja bodoh. Jangan buat kerja haram. Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang tak tuan-tuan sangka. Saya pun tak sangka, tuan-tuan, umur saya dah masuk 5 series. Dah masuk 50-an. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok lagi muka saya ni dalam televisyen. Ada lagi. Patutnya TV ni ustaz-ustaz muda lah masuk, saya ni tua dah. Tapi alhamdulillah, masih lagi laku lagi. Apa lagi yang kamu nak? Apa lagi nikmat Allah yang kamu nak dustakan? Cuma kita perlu berkorban. Berkorban sikit untuk Tuhan. InsyaAllah Allah balas pengorbanan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sekarang ada masalah, sabar, cari jalan menyelesaikan, doa banyak-banyak, dekatkan diri pada Allah, jadi orang baik sungguh, Allah akan uruskan hal-hal yang lain-lain. Tuan-tuan tengok satu benda pelik yang saya sendiri tak boleh nak ungkap, tuan-tuan. Saya pergi Mekah 2 minggu. Balik dari Mekah 3 hari, saya ceramah di Aceh, Indonesia. 4 hari saya di Aceh, ceramah di Aceh. Balik pada Aceh 2 hari, saya pergi Johor. Naik ke Pahang, naik ke Terengganu. Di Terengganu, dada saya pedih. Apa ni? Tak boleh napas ni. Ambil penedor telan, boleh ceramah 2 jam, pompang. Balik ke hotel, tak boleh napas balik. Telan lagi 2 biji, berpeluh-peluh. Hei, apa hal pula ni? Aircon pun tak sejuk. Padahal sejuk, kita tak rasa. Pergi ke Kelantan, saya masih ingat lagi badminton. Piala Asia, Malaysia lawan India. Petang tu duduk tengok. Bila tengok lagi sakit. Tengok badminton lagi sakit. Bila tengok smash, aduh. Hai, aku ni apa ni? Google, tanda-tanda serangan jantung. Semua ada kat saya. Rajin berpeluh, kerak berpeluh, sakit dada, tak boleh bernapas, lenguh belah kiri, tak boleh angkat bahu, tak. Oh no, semua ada. Itu lagu TikTok barunya tu, lama tak ada masa tu. Saya telefon pegawai saya. Saya rasa saya ni kena sakit jantung. Saya ada ceramah di Bacok. Saat lagi, habis ceramah saya shoot balik. Ipoh malam ni juga, tolong standby lah. Tunggu kat hospital. Datuk jangan. Pergi sekarang Datuk. Tak apa, saya boleh tahan. Telah penedor kejap je. Tak apa. Pukul 3 pagi sampai pukul 3 pagi lah kita masuk wad. Saya pun pergi ceramah, duk pegang dada. Pukul 9. Ustaz kenapa? Kenapa? Dah ada ni tak apa sihat, Tuan Haji. Sakit apa? Tak tahu, Tuan Haji. Boleh ceramah lah? Boleh. Buat apa tu? Tak kira kan sakit. Ceramah pun naik 5 minit, tuan-tuan. Tak lebih lah. Rasa macam orang pijak dada ni. Saya berhenti, lempak mikrofon. Cari driver saya. Bawa aku pergi klinik cepat. Driver lari bawa pergi klinik. Klinik kata kami tak buat, pergi hantar klinik kesihatan. Rupanya klinik kesihatan tu sebelah tempat saya ceramah. Bodoh dia saya ni. Mana saya tahu bukan tempat saya. Dia orang kampung pakai 2 hambat di klinik. Pambat balik macam cerita apa tuan-tuan. Ambulans ada, doktor ada, masuk. Pasang waya-waya semua. Masa tu tuan-tuan rasa tak ada lah. Pukul 10 tu rasa tak ada lah, aku ni habis dah. Alhamdulillah lah, aku mati tengah ceramah. Duk fikir tu lah, la ilaha illallah.
Kelang kabut orang pakai serbu ambil gambar, ambil gambar handphone. Masuk dalam ambulans. Orang ambil, Allah, saya tak peduli lah. Saya duduk dalam ambulans tu, dia buh morfin kat saya. Tahan sakit. Allah. Rupanya tuan-tuan, naik ambulans ni seronok. Sebab semua orang ke tepi, kita lalu. Cuba tuan-tuan naik tengok rasa macam mana. Nurse kata mengucap la ilaha illallah. Yang PA saya tu Rafi tu duk pucat lah. Allah, bos, buka mata bos, jangan tidur bos. Buka balik, la ilaha illallah. Masuk dalam wad kecemasan, lari pula depa semua. Waya sana, waya sini, culuh sana, cek sini semua pakat kelang kabut Ustaz Kazim ni. Kritikal dah. Dah nak mati ni. Depa redakan saya elok, stabil turun elok balik, datang doktor. Pukul 10.30 tu doktor kata, alhamdulillah Tok tak ada serangan jantung. Tak ada, Tok sihat, jantung okey. Alhamdulillah. Habis tu yang tadi tu apa? Itu mungkin Datuk penat. PA saya pula, bos, mem telefon. Macam mana dia tahu? Entah bos. Dia cakap, Datuk dah meninggal ke? Astaghfirullahaladzim. Sebab masa tu dah keluar di Facebook, Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan tuan-tuan, Facebook, saya ni mati dah. Ni hak main ni, zombie. Kakak telefon, orang tu telefon dia dah pening dah. Ustaz dah meninggal ya. Orang telefon tuan-tuan tu, pak mertua saya, Haji Din. Ustaz Kazim dia nak simpan kat mana tu? Simpan apa dia dekat hospital? Entahlah dia nak buat pipuh ke, buat balik kena lusni bergaya. Tak tahu, dia duduk Kelantan lah, tak tahu. Tak. Mereka kata mati lah. Nak simpan di mana? Allah tuan-tuan oi. Datuk rehat dulu. Kita duduk bilik sebelah. Duduk bilik sebelah. Polis datang. Tanya macam mana keadaan Ustaz Kazim? Dia stabil, tak ada jantung apa. Sebab dah ramai reporter semua, wartawan semua, orang kampung dah semua dah serbu itu. Mana tak ada apalah saya nak cakap ni. Saya cakap. Duduk balik langsir ni. Orang sebelah nyembang. Memang pak dia sakit ke mak dia kata, ayah, pak Ustaz Kazim pun ada. Sakit jantung. Saya dah dengar dia pun cerita saya, dengar. Datang doktor pula, Datuk jangan balik lagi lah. Datuk rehat dulu tingkat atas, CCU kita rehat dulu. Kata saya sihat, rehat, kita rehat. Tak boleh lalu ikut jalan luar. Orang punya ramai tuan-tuan tu, nak ambil gambar. Masuk jalan tikus. Tolak ke hospital tu, mana lorong kau bawa aku ni. Janji tak jumpa orang, masuk situ. Pukul 4 lebih, isteri saya sampai pada Ipoh. Saya dah tidur. Dia pegang. Saya terkejut. Lah, mama datang buat apa? Ayah tak ada apa. Itulah cakap. Orang kata rehat tak nak. Tak fikir orang. Duk beletir pula dah. Mama ayah sakit ni mau. Itulah orang kata rehat. Tak mau rehat langsung. Saya ambil selimut, aku beletir lah kosong-kosong. Besok pagi doktor pakar datang. Datuk, saya dah tengok report semalam. Kami tak puas hati lah. Jadi kami cadangkan nak buat NGO, nak tengok jantung Datuk. NGO tu macam mana Datuk? Kita akan masukkan kamera, wire semualah. Kita akan masuk dan kita tengoklah mana dia yang ni. Saya tak nak lah, saya dah buat 3 kali 4 kali operate lah. Semua ni tak ada apa doktor, saya tak nak buat. Minta maaf lah, saya nak balik je. Datang doktor lain pula. Datuk, kita kena buat juga sebab kami tak puas hati. Kan semalam kata saya tak ada sakit jantung. Pasal pun nak buat pula. Dah tak sakit pun, kita masuk kamera sini. Saya tak nak buat-buatnya kamera tu tertinggal ke dalam macam mana? Sudah tuan. 3 petang, doktor perempuan pula. 6 harakat. Lawa lah pula doktor mana pula ni. Tok, kita buat NGO. Tak sakit pun Kalau ada, okey, tak ada apa. Kita buat Boleh. Bila cadangnya nak buat tu doktor? Sebab tu perlunya doktor yang muda sikit tuan-tuan. Gatai Ustaz Kazim ni. Masuk balik bilik tuan-tuan, masuk nyembang dengan pakar tu. Datuk apa tu?
Nyembang waya masuk, nyembang duk atas katil. Ustaz lagi mana? Saya dah Terengganu, Pahang semua. Itu sampai malam kemarin tu yang sakit. Ustaz ada pergi umrah baru ni? Ada pergi umrah. Oh. Macam mana ceramah Ustaz? TV semua sibuk? Sibuklah Datuk. Tiba-tiba dia diam. Diam ni. Datuk tahu tak? Datuk dah kena serangan jantung 2 kali. Tak tahu? Mana saya tahu? Ini kali kedua tu. Astaghfirullahalazim. Macam mana Datuk boleh hidup? Itu perkataan dia. Datuk tersumbat 99.99%. 3 saluran tersumbat. Astaghfirullahalazim. Kalau dia diam, saya lagi diam, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, baru tahu jantung saya sumbat 399.9. Tapi dia heran macam mana saya boleh ceramah. Macam mana nak buat ni? Allahu Akbar, macam mana ni? Stand tak ada. Tiba-tiba doktor datang masuk dalam bilik. Doktor, pesakit di luar, sedekahkan stand dia pada Ustaz Kazim. Dia tak nak buat. Dia bagi kat Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Terus masuk tuan-tuan 1. Daripada 3, dapat 1. Sebab tu, kita tak tahu tuan-tuan, bila masa saat mana pertolongan Tuhan akan sampai pada kita. Siapa yang tak mau buat tu saya pun tak tahu. Pak siapa yang dia tegak hati tak mau buat untuk dia, saya pun tak tahu. Padahal nak tempah benda tu hospital kerajaan, bukannya hari ditempah ni dapat. Sebab tu, tuan-tuan, tolonglah agama Allah. Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi tuan-tuan, ingat kata-kata ni. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mau sedar. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mau sedar. Ujian yang Allah bagi pada kita ni kecil sangat, tuan-tuan. Sabar banyak-banyak, ada benda lain Tuhan nak bagi pada kita. Saya datang 8 tahun yang lepas, dan insya-Allah saya datang hari ini selepas 8 tahun. Jadi kalau nak jumpa pula, 8 tahun akan datang. Terima kasih Tuan Pengurusi, terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi di TV1 jam 9 malam hari Khamis ini secara langsung dalam rancangan Salam Baitullah. Dan lagi sekali saya di Salam Baitullah secara langsung pada malam hari raya Sabtu malam Ahad, insya-Allah. Kita jumpa di rumah masing-masing, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu a'lam.